Assalamualaikum. Kita akan sambung pelajaran keempat iaitu bacaan khas mengikut riwayat Hafiz An Asim, Tariq Asy-Syatibi. Okey, semua pelajar boleh rujuk buku teks tajwid tahun 6. Okey, cara bacaan khas mengikut riwayat Hafiz An Asim, Tariq Asy-Syatibi ni ada 7. Tapi Ustazah akan terangkan 4 sahaja dulu. Yang pertama, cara bacaan saktah. Yang kedua, imalah. Yang ketiga, naqal. Dan juga yang keempat, tashil. Kita lihat cara bacaan yang pertama iaitu saktah. Apakah itu saktah? Saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula dengan nafas yang sama. Okey, bagaimana kita nak kenal pasti simbol saktah dalam Al-Quran ni? Okey, bila adanya huruf sin kecil yang terletak di atas huruf akhir kalimah-kalimah tertentu, itu dinamakan saktah. Okey, anda boleh lihat simbol di bawah itu. Bagaimana saktah akan berlaku? Saktah akan berlaku sekiranya pembaca memilih untuk membaca secara wasal iaitu disambungkan bacaan. Tetapi sekiranya pembaca memilih untuk membaca secara waqaf iaitu berhenti, maka tidak harus untuk membaca saktah. Berikut adalah misal saktah dan juga cara bacaannya di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Berdasarkan kalimah yang telah saya gariskan dan terdapat simbol saktah di situ, bagaimana cara untuk membacakan saktah adalah dengan memberhentikan bacaan dan menahan nafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Misalnya, walam yaj'alnahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kita boleh lihat contoh yang lain. Yang pertama, marqadina hadza. Yang kedua, man raq. Yang ketiga, bal rana. Jadinya anda telah melihat bagaimana Ustazah memberhentikan bacaan dan menahan nafas selama 2 harakat, kemudian menyambung semula bacaan dengan nafas yang sama. Itu dipanggil saktah. Seterusnya kita akan sambung tajuk yang kedua iaitu imalah. Apakah yang dimaksudkan dengan imalah? Imalah ialah menyebut baris atas condong kepada baris bawah. Berikut adalah simbol bagi bacaan imalah. Untuk lebih jelas, anda boleh lihat contoh yang berikut. Untuk makluman semua, di dalam Al-Quran, terdapat satu sahaja tempat yang akan dibacakan secara imalah di dalam surah Hud ayat 41. Di mana perkataan majreha di bawah ra terdapat simbol imalah yang dimaksudkan dengan condong. Kerana itu, sebutan yang lebih jelas untuk menyebut ra itu adalah secara re pada perkataan X-ray. Oleh itu, cara bacaan yang tepat adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majreha wa mursaha. Justru tanda imalah itu dapat dikenal dengan tanda di bawah huruf ra sahaja. Jadi ingat bacaan imalah hanya terdapat di dalam surah Hud ayat 41 di bawah perkataan majreha. Kita akan masuk bacaan seterusnya iaitu naqal. Naqal ialah memindahkan baris hamzah kepada huruf mati sebelumnya dan hamzah tersebut dihazafkan yakni dibuang. Kita boleh lihat contoh ayat tersebut. Kita boleh lihat contoh di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Kalimah asal kita akan membaca bi'sal ismu. Tapi apabila dibaca dengan naqal, bacaan akan berubah menjadi bi'sal ismu. Sebagaimana penerangan yang telah saya terangkan tadi, di mana naqal adalah memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya, manakala hamzah tersebut telah dihazafkan. Anda boleh lihat pada ayat asal, hamzah telah dihazafkan, lalu bacaan akan berubah menjadi bi'salismu. Seterusnya kita akan masuk bacaan yang keempat iaitu tashil. Tashil ialah mudah, iaitu membaca hamzah dengan cara membunyikan antara hamzah dengan alif atau waw atau ya. Berikut adalah contoh berdasarkan surah Fussilat ayat 44. Anda boleh lihat. Untuk makluman, bacaan tashil hanya terdapat di dalam surah Fussilat ayat 44 sahaja dan saya akan membacakan bacaan yang sebetulnya. A'jamiyyun wa arabi. Saya ulang balik semula.
a'jamiyyun wa 'arabi. Di situ anda boleh lihat terdapat tanda tashil di mana terdapat alif dan di atasnya tanda bulat ataupun hitam. Itu dinamakan tashil. Oleh itu, sekiranya anda terjumpa huruf hamzah bertemu dengan tanda tashil, anda perlu membaca seperti yang telah saya nyatakan tadi. Tanda tashil itu menandakan anda perlu menyebut hamzah secara tidak sempurna. Tambahan ini adalah simbol bagi tashil. Maka berakhirlah kelas kita pada kali ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.